Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersama saya Ain Nadira Bashar dalam Bicara Pahang pada hari ini. Seperti yang kita semua sedia maklum, kini hanya tinggal beberapa hari sahaja lagi sebelum kita menyambut Hari Raya Aidilfitri. Namun demikian, kita melihat Pahang saban hari merekodkan kes jangkitan COVID-19 dan sehari dua ini jumlah kes di negeri ini adalah sebanyak 2 digit. Dan ini sebenarnya menimbulkan kebimbangan pada kita semua, terutamanya menjelang musim perayaan ini. Jadi untuk menjelaskan mengenai perkara ini, kita bersama tetamu kita hari ini, Ketua Polis Pahang yang dihormati Datuk Seri Abdul Jalil Hassan untuk memperincikan mengenai penguatkuasaan SOP Aidilfitri. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Ain daripada Bicara Pahang. Apa khabar Datuk Seri? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Datuk Seri kerana sudi bersama dengan kami pada hari ini. Okey Datuk Seri. Berdasarkan situasi terkini, daerah Kuantan telah diisytiharkan PKP selepas daerah Raub. Apa pandangan Datuk Seri berkaitan keadaan peningkatan jangkitan COVID-19 ini? Yalah Ain, apabila kita merasa selesa daripada hari ke hari, selepas kita diisytiharkan COVID sejak tahun lepas, 18 Mac 2020, ada sesetengah masyarakat kita ni mengambil mudah tentang penjagaan SOP. Jadi tidak mustahil berlaku apa yang berlaku di Raub baru-baru ini yang telah diisytiharkan PKP dan juga bagi daerah Kuantan yang akan dan telah diisytiharkan PKP pada masa ini. Ini adalah disebabkan keluk kes positif COVID di daerah Kuantan telah meningkat mendadak bermula pada 23 April bawah 10 kepada 27 April melepasi 10 angka sehingga pada 6 hari bulan Mei meningkat kepada 50 kes satu hari. Ini amat-amat menakutkan bagi task force Kerajaan Negeri Pahang yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang. Di sinilah kita telah berbincang bersama ahli-ahli task force agar daerah Kuantan ini diisytiharkan sebagai PKP bagi membendung penularan penyakit COVID ini di kalangan masyarakat, khasnya bagi negeri Pahang. Jadi nasihat bagi masyarakat Pahang melalui saya sebagai salah seorang pada ahli task force dan juga anggota keselamatan yang diberi tanggungjawab untuk mengetuai agensi pemantauan di kalangan masyarakat di daerah Kuantan ini agar masyarakat mematuhi SOP yang telah disediakan oleh pihak berkuasa. Jadi Datuk Seri, dengan peningkatan kes ni, bagaimana Datuk Seri melihat sebenarnya pematuhan SOP dalam kalangan rakyat setakat ni, dan boleh Datuk Seri kongsikan berapa jumlah individu yang telah dikenakan tindakan kompaun kerana melanggar SOP yang ditetapkan oleh pihak berkuasa sepanjang tempoh awal PKP sampai sekarang? Seperti yang saya nyatakan tadi, di peringkat awal dulu rakyat negeri Pahang mematuhi SOP dan dikatakan negeri Pahang antara negeri yang mematuhi antara 97 hingga 98% SOP. Tetapi apabila keluk tu pergi kepada keselesaan pertengahan atau ujung tahun, dia menurun dia punya pematuhan sehingga sekarang ni kami merasakan masyarakat negeri Pahang, khasnya bagi daerah Kuantan, telah macam melupakan mengambil selesa tentang pematuhan ini, dan ini menyebabkan banyak kompaun yang telah dikeluarkan oleh tim-tim pemantauan yang diketuai oleh Polis Diraja Malaysia. Sehingga sekarang terdapat 2,581 kompaun terhadap individu yang tidak patuh terhadap SOP telah dikeluarkan. Ini bukan bermaksud pihak berkuasa seperti PDRM mudah sangat nak keluar, tetapi apabila telah diberi nasihat, apabila telah diberi penerangan kepada individu-individu yang kita kompaunkan, kita terpaksa mengeluarkan agar
memberi pengajaran kepada yang lain agar mereka mematuhi SOP yang telah dikeluarkan. Datuk Seri kata tadi dilihat rakyat Kuantan macam dah ambil mudah, selesa dengan SOP ni. Jadi boleh Datuk Seri kongsikan mungkin ada sebab-sebab kenapa jadi macam tu? Yalah, macam kita katakan kemungkinan masyarakat Kuantan ini satu dia merasa selesa keadaan penurunan kes-kes COVID yang saya cakap sebelum ni bermula pada awal tahun. Kita mendapati antara 1 digit hingga 2 digit. Jadi apabila melihat perkara ini selesa, dia orang mengatakan mungkin Pahang telah berjaya memerangi COVID ini. Itulah sebabnya mereka merasa selesa dan tidak mematuhi SOP dengan serius. Jadi inilah sebabnya mereka rasa pada mereka patut diberi ruang untuk bergerak bebas. Tapi pada pandangan Task Force Kajian Negeri, kita belum memenangi lagi memerangi COVID-19 ini, dan ingin saya nasihatkan melalui sebagai wakil pada Task Force agar pihak masyarakat baik di seluruh negeri Pahang atau daerah Kuantan patuhilah. Sebab kita tak nak negeri kita ni Pahang seperti mana berlaku di India, amat menakutkan jika kita tidak boleh mengawal penyakit ini daripada merebak. Okey Datuk Seri, bagaimana pula dengan SOP Aidilfitri pada tahun ini? Adakah lebih tegas berbanding dengan tahun lalu? Ada bagaimana Datuk Seri? Ya, SOP menghadapi Aidilfitri ini kita faham pihak Task Force Negeri Pahang faham dengan orang cakap semangat orang Malaysia khasnya rakyat negeri Pahang ingin menyambut perayaan Aidilfitri yang mana pada tahun lepas mereka tidak berkesempatan untuk merayakan Aidilfitri dengan bebasnya, terikat dengan SOP, tetapi ingin saya nasihatkan, nak beri amaran pun boleh agar di pihak Task Force Kajian Negeri menasihatkan agar tiada juga sambutan perayaan Aidilfitri di kalangan masyarakat negeri Pahang, atau khasnya bagi Kuantan yang kita lihat kes-kes positif COVID ini meningkat daripada semasa ke semasa. Sambutlah ala kadar setakat mana yang boleh bersama-sama dengan keluarga terdekat, tidak melebihi 5 orang. Jangan berdekatan antara satu sama lain, jangan bersalaman antara satu sama lain. Pada saya, kita tahan dululah. Pada kami pihak Task Force ni memberi nasihat kepada masyarakat negeri Pahang agar tahan dululah. Kita boleh menyambut hari raya pada musim-musim akan datang setelah kita pasti COVID ini telah bebas sepenuhnya daripada masyarakat. Dan lebih-lebih lagi kita telah diberi vaksin oleh pihak berkuasa, dan kesabaran ni penting, separuh daripada iman pada pihak berkuasa. Okey Datuk Seri, seperti kita sudah maklum, bila tibanya musim perayaan ni orang akan cuba merentas negeri, merentas daerah untuk balik ke kampung. Jadi adakah pihak polis akan memperketatkan pemeriksaan di sekatan jalan raya di sepadan negeri bagi memastikan tiada pergerakan rentas ni berlaku? Bagus juga soalan ni. Ain tanya pihak polis khasnya kontingen Pahang ingin memberi amaran kepada mereka-mereka yang cuba merentas negeri tanpa sebab dan alasan yang kukuh. Untuk makluman, kita mendirikan 12 sekatan jalan raya interstate. 12 sekatan jalan raya interstate yang melibatkan daerah-daerah bersempadan dengan negeri. Contohnya di Rompen kita ada mendirikan 2 sekatan jalan raya kemasukan daripada Johor, iaitu Segamat, Mersing semua. Daripada Kuantan pun ada 3 kemasukan daripada Terengganu dan daerah-daerah yang berdekatan, dan juga daripada Cameron Highland khasnya kemasukan daripada Perak. Jadi pada pandangan pihak polis, dan ingin memberi nasihat kepada pengguna-pengguna jalan raya yang ingin merentas negeri, pastikan mereka mempunyai surat kebenaran. Surat kebenaran ini kita akan semak dengan detail sekali, tidak seperti tahun lepas.
jika 3 perkara saja yang dibenarkan oleh pihak berkuasa, iaitu kecemasan, iaitu seperti kematian. Kedua, kerja. Ketiga, isteri atau suami yang jauh. Jadi kalau tiga-tiga alasan ini tak ada, kita akan keluarkan kompaun dan kita suruh patah balik. Itu satu. Tetapi ada juga yang cuba menipu dokumen tersebut, seperti mana berlaku di daerah Kuantan, kemasukan permohonan untuk keluar daripada Kuantan untuk pergi ke Terengganu. Dia telah menipu alasan-alasan dan kita telah membuat pemeriksaan kali kedua dengan hospital berkenaan. Tiada temu janji sebenarnya yang dikeluarkan. Dia katakan diri sakit. Dia lah ada sebenarnya. temu janji dengan doktor di Terengganu. Tetapi sebenarnya bila pihak OCS membuat pengesahan dengan doktor tersebut di hospital Terengganu, tiada. Jadi kita bukan sekadar keluarkan kompaun, kita kenakan dia di bawah kanun kesesaan, iaitu menipu dokumen, iaitu 420. Kalau sabit kesalahan, kena 10 tahun. Ini yang orang yang buat penipuan dokumen ini seorang wanita. Okey, jadi kita nak tunjukkan pada masyarakat, jangan sesekali cuba untuk menipu dokumen atau alasan-alasan diberikan. Jika dia cakap waris terdekat dia sakit tenat, kita akan cek dengan balai polis yang terdekat. Di situ betul tak waris tersebut sakit tenat. Jika dia cakap isteri atau suami dia jauh, kita akan cek dengan balai terdekat di mana isteri dia duduk tu, betul tak isteri yang jauh. Takut nombor 2, nombor 3, nombor 4. Okey, itu kita akan semak. Di sini saya telah arahkan kepada semua OCPD di kontingen Pahang memastikan surat kebenaran atau kelulusan hendaklah diteliti dengan lebih detail. Jadi Datuk Seri, dengan semua perancangan yang ada ni, boleh Datuk Seri kongsikan bagaimana pihak polis, apa perancangan memastikan SOP ini dapat dipatuhi sepenuhnya sepanjang musim perayaan? Yalah, kita akan pastikan nak katakan dia orang mematuhi sepenuhnya SOP ini, kita rasa sukar tetapi kita akan viralkan agar mereka alert bagaimana akibatnya jika SOP ini dilanggari. Contoh seperti saya cakap tadi, ada cubaan-cubaan untuk menipu dokumen atau alasan-alasan. Di situ kita akan viralkan apa akibatnya. Apa akibatnya. Kedua, kita akan memastikan yang masyarakat sendiri menghukum mereka-mereka yang telah melanggar SOP ini. Kalau kita cakap pihak berkuasa saja, dia akan cakap pihak berkuasa ni zalim. Jadi kita akan memberi lontarkan balik semula pada masyarakat. Contohnya seperti mana seorang individu diraup memakai gelang pink, membuat membeli belah di satu supermarket diraup. Jadi netizen amat marah terhadap individu tersebut kerana macam tak faham apa SOP gelang pink tersebut. Jadi kita mudah untuk keluarkan kompaun kepada pihak berkenaan disebabkan banyak netizen amat marah terhadap individu tersebut yang tidak faham peraturan pemakaian gelang pink. Datuk Seri, sebenarnya kalau kita tengok kes yang diraup, yang di kompaun 5,000 baru ni, yang pakai gelang pink tapi ditangkap sebab bersia, sebab panas alasannya. Jadi mungkin ada orang di dalam kawasan PKPD tu sebenarnya dia tak faham sebenarnya apa guideline bila berada dalam kawasan PKPD. Jadi pada saya yang tak faham ni sukar untuk kita faham. Yang tak faham sukar untuk saya faham. Kenapa mereka tak faham? Benda ni dah orang cakap dah setahun lebih kita menghadapi COVID-19 ni, daripada PKP 1.0 hingga sekarang ni. Kalau beri alasan tak faham lagi, saya tak tahulah. Mungkin mereka ni patut duduk dalam gua lah. Jangan campur dengan masyarakat. Duduk dalam gua, pastikan mereka tak dijangkiti. Tapi
nak katakan kita zalim tu tak memenuhi kehendak mereka tu, saya pun kurang pasti. Yang penting SOP ini mudah dibaca dan ada dalam berbagai-bagai bahasa. Bahasa Malaysianya, bahasa orang putih, bahasa Cina atau bahasa India, dan kita telah memberi penerangan kepada wakil-wakil ketua kampung untuk memberi penerangan kepada penduduk-penduduk jika mereka dikenakan pemakaian gelang pink, pastikan masa memakai gelang pink pun kita telah beritahu apa akibat-akibat jika pelanggaran peraturan gelang pink ni. Mereka faham, cuma mereka buat-buat tak faham. Ini yang saya cakap menyebabkan merebaknya penyakit ini di kalangan orang-orang tak bersalah. Okey, Datuk Seri, tadi mengenai PKP di Kuantan, boleh Datuk Seri kongsikan berapa banyak sekatan jalan raya yang dibuat di daerah Kuantan ni? Sebab kemungkinan ada yang cuba untuk balik ke kampung daerah-daerah tertentu dalam negeri ni juga. Pihak Polis Pahang ingin memberi amaran. Kalau boleh, saya ingin memberi amaran keras kepada mereka-mereka yang berada di dalam daerah Kuantan, yang mana kami telah sedapkan sebanyak 6 sekatan jalan raya kemasukan daripada luar daerah ke daerah Kuantan. Kemasukan sekatan jalan raya ini pada saya memang ketat, dan dia kalau nak cuba melalui juga, mereka akan tersekat di salah satu daripada 6 sekatan jalan raya. Atau jika mereka cuba atau mereka berpengalaman di lorong-lorong tikus, kita ada 12 hingga 15 snap check di lorong-lorong tikus, seperti mana lorong-lorong di Felda-Felda di sekitar daerah Kuantan. Jadi saya memberi amaran dan nasihat, jangan cuba sesekali untuk mereka daripada luar memasuki daerah Kuantan semasa PKP, atau masyarakat Kuantan cuba untuk keluar atau lari daripada daerah Kuantan untuk keluar daripada daerah Kuantan. Jika tertangkap atau ditahan di mana-mana sekatan jalan raya atau di lorong-lorong sekatan jalan raya snap check ini, saya minta maaf awal-awal kepada individu-individu berkenaan. Tiada lagi kompromi kepada mereka, yang mana saya telah arahkan kepada semua petugas-petugas di sekatan jalan raya dan snap check untuk keluarkan kompaun, dan mereka akan juga ditangkap atau dituduh di mahkamah. Okey, Datuk Seri, sedikit maklum, pasukan PDRM telah dibekukan cuti untuk raya ni. Jadi boleh Datuk Seri kongsi berapa ramai anggota polis yang akan terlibat dalam pemantauan SOP Aidilfitri kali ini? Bagi seluruh kontijen Pahang, saya ada 8,000 lebih keanggotaan dan pegawai. Jadi telah dikeluarkan semboyan. Semua cuti-cuti telah dibekukan sejak 3 hari bulan lagi. 3 hari bulan, sehingga mendapat arahan daripada pihak Bukit Aman bila mana nak dicairkan. Tetapi pada saya memang tipis nak cair masa bulan-bulan raya ni. Jadi seramai 8,000 orang tu, 1/3 saja yang orang cakap di stand down kan di dalam kontijen. 2/3 ni dikeluarkan di lapangan untuk menjalankan tugas-tugas tanggungjawab seperti sekatan jalan raya, tim-tim pemantauan, di bilik-bilik gerakan, di MPV bergerak, unit rondaan bermotosikal. Itu 2/3 daripada 8,000. Jadi sedih juga ni kali kedua yang majoriti memang tak diberi cuti oleh pihak PDRM. Ini tujuan untuk memastikan SOP bagi COVID-19 ini dipatuhi. Dan pihak PDRM Pahang, saya bersyukur kerana telah mendapat kerjasama daripada pasukan-pasukan sahabat seperti Angkatan Tentera Malaysia, Rela, APMM dan berbagai-bagai agensi PBT untuk bersama-sama dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sepanjang musim perayaan ini. InsyaAllah ingin saya memohon kerjasama daripada masyarakat sendiri pula. Patuhilah SOP dan kesihanilah
kesian kat pasukan-pasukan pemantauan ini masyarakat boleh juga beraya di dalam rumah, tetapi bagi anggota-anggota saya terpaksa bergerak di lapangan, tidak boleh berjumpa dengan anak isteri, terpaksa bergerak untuk sebagai tim pemantau untuk memastikan SOP ini berjalan dengan baik. Okay, Datuk Seri, ini kita alih sikit daripada SOP Aidilfitri. Boleh Datuk Seri kongsikan bagaimana dengan jumlah kes jenayah di negeri ini? Setakat ini adakah berlakunya peningkatan atau penurunan buat masa? Yalah, dia ada orang cakap turunan. terbalik. Kalau bukan COVID ni, kes-kes jenayah meningkat. Tetapi bila dalam zaman COVID ni, kes jenayah menurun. Kita di Pahang menurun kes jenayah, meningkat pula kes penipuan. Dia lain memang dari sudut tersebut. Bagi kes jenayah indeks di Pahang ni, Januari hingga April 2020 berbanding dengan 2021, kita telah menurun sebanyak 6.73% atau 56 kes, yang mana tahun 2020 832 kes jenayah, dan tapi tahun 2021 telah turun kepada 776 kes, iaitu 6.73%. Ini mungkin disebabkan masyarakat berada banyak di rumah dan mereka boleh alert tentang penjagaan harta benda mereka. Tetapi bagi kes penipuan, kita menunjukkan peningkatan yang ketara bagi kes penipuan. Dia menunjukkan peningkatan sebanyak 44 kes berbanding dari tempoh yang sama. Jadi kerugian pun melibatkan peningkatan 396,000, iaitu berbanding dengan 5.5 juta berbanding 5.9 juta penipuan ringgit Malaysia. Jadi penipuan ni dia telah meningkat. Jadi ingin saya memberi nasihat kepada orang ramai di luar, khasnya bagi masyarakat di Pahang ni, berhati-hati kerana banyak scam ni. Kaedah macam melalui telefon, Ain, awak telah menang zaman COVID ini kerana penggunaan telefon yang banyak, data yang banyak, sila hubungi gini. Okey, awak pun terus call nombor tu, jadi terjeratlah awak dalam kes penipuan. Kedua, ramai orang tak boleh pergi keluar, dia layan telefon, website, scam yang orang cakap love scam. Dah duduk sunyi-sunyi kat rumah, tak boleh buat kerja, dah bercinta pula dengan orang Afrika. Orang Afrika tu muka handsome tapi sebenarnya buruk muka dia. Dah awak pula bagi semua nombor akaun, semua data akaun, habis itu. Jadi ingin saya nasihatkan kepada pendengar Bicara Pahang ini, hati-hati dalam kes-kes penipuan. Jika rasa was-was, hubungilah pihak polis untuk mendapat nasihat. InsyaAllah pihak polis mempunyai pengalaman, adakah perbualan atau website ini berunsurkan penipuan. Datuk Seri, macam kita faham tadi, bila penipuan, berdasarkan penipuan dalam talian ni meningkat, Datuk Seri kata sebanyak 44 kes, kerugian pun hampir dengan 500,000 macam tu. Jadi betul Datuk Seri nasihatkan, walaupun kita telah war-warkan benda ni banyak kali di semua media sosial yang ada, tapi mangsa penipuan tetap meningkat. Boleh Datuk Seri terangkan dan nasihatkan orang ramai supaya lebih peka, supaya lebih ambil berat dengan perkara ni? Perkara orang cakap ni perasaan ni, susah kita nak memberi orang cakap kaedah-kaedah bagaimana untuk mengatasinya. Contoh paling senang saya cakap, orang tengah di lamun cinta. Taruhlah macam mana pun kita bagi nasihat, hukuman ke, beritahu ini adalah satu penipuan, hati-hati, tetapi kalau layan sangat perasaan tu, dia terjerat juga. Jadi di sini pihak polis ingin memberi nasihat paling senang kali. Kalau kita tak kenal seseorang tu, jangan cepatlah orang cakap jatuh hati. Khasnya bagi wanita. Bagi lelaki pula pun ada juga terjerat dengan cinta tiga segi juga. Padahal yang gambar comel lote tu sebenarnya bukan.
wanita-wanita itu sampai sanggup mendedahkan aurat. Orang perempuan tu dah keluarkan aurat, tapi sebenarnya bukan. Bila kena dekat diri sendiri, dah kena blackmail, habis. Dan lelaki ni terpaksa keluarkan duit untuk tutup blackmail tu. Jadi sekali lagi saya nasihatkan untuk mengelakkan tuan-tuan di luar sana menjadi mangsa penipuan-penipuan di luar. Hati-hati. Jika kita tak kenal seseorang itu, jangan layan. Kedua, jika disuruh berbuat sesuatu oleh pihak-pihak berwajib seperti bank, polis, tak pernah melalui telefon. Dia akan hantar surat atau dia minta pergi ke bank. Tak pernah dia cakap boleh selesaikan melalui telefon. Dan berbagai-bagai teknologi baru ini yang membolehkan nombor telefon pihak berkuasa seperti Bukit Aman, seperti nombor polis Pahang boleh diklonkan. Jadi yang penting tuan-tuan boleh hubungi terus kepada balai polis berkenaan tanpa melalui telefon daripada kerugian yang banyak di peringkat mangsa. Jadi hati-hati dalam kes-kes penipuan. Okey, Datuk Seri, nasihat untuk orang ramai mematuhi SOP pada Aidilfitri ni, Datuk Seri. Ya, Aidilfitri kita akan sambut. Kita akan sambut tiap-tiap tahun. Aidilfitri jika diberi kesihatan yang baik oleh Allah Ta'ala, diberi umur yang panjang oleh Allah Ta'ala, kita akan sambut Aidilfitri. Jadi kalau kita minta berkorban sikit untuk Aidilfitri kali ini, tak ada masalah pada kami. Berayalah bersama dengan anak isteri di rumah. Jika tak boleh anak-anak isteri atau cucu balik ke tempat kita, kita sambutlah. Orang cakap ala kadar. Dalam agama pun ada. Kita sambut secara yang kita mampu. Demi untuk kita menghindarkan diri kita daripada dijangkiti atau menjadi mangsa. Jadi pada pihak polis, pihak berkuasa yang mengetuai tim-tim pemantauan ini, berayalah setakat mana yang kita boleh mengelakkan diri kita dan keluarga kita menjadi mangsa COVID-19 dan tidak dikenakan apa-apa tindakan oleh pihak berkuasa. InsyaAllah mudah bagi pihak berkuasa jika mendapat kerjasama yang baik daripada masyarakat negeri Pahang ini. InsyaAllah. Terima kasih Datuk Seri di atas perkongsian berkenaan SOP Aidilfitri sebentar tadi dan juga nasihat-nasihat yang diberikan. Diharapkan semua penonton lebih jelas dengan perkongsian oleh Yang Dihormati Ketua Polis Pahang ini. Marilah kita bersama-sama membudayakan amalan norma baharu dengan mematuhi SOP yang ditetapkan dan jangan lupa mendaftar diri anda dan keluarga bagi menerima suntikan vaksin COVID-19 di laman web vaksin.pahang.gov.my. Kami di Unit Komunikasi dan Media Pahang UKOM ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri kepada semua umat Islam di negeri ini. Teruskan menyokong kami dengan like, share dan subscribe Pahang Media di Facebook, Twitter, Instagram dan YouTube. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.